Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang luar biasa, yang tak pernah kita dengar, yang jarang-jarang kita dengar. Tapi hari ini dipaparkan di muka berita Anda. Hari ini, Khairuddin Aman Razali menyatakan, tiada dalil wajib sokong PAS dalam Quran. Wow. Ini satu pendedahan yang wajib Anda dengar habis dan share kepada semua orang. Kerana seringkali menjelang PRN akan banyak timbul isu-isu berkaitan perkara seperti ini. Ada yang sehingga membabitkan surga dan neraka, ada juga yang sehingga membabitkan agama dan bangsa. Saudara-saudara sekalian, menurut Khairuddin, tiada dalil wajib untuk menyokong PAS dalam Quran. Bekas Setiausaha Dewan Ulama PAS, Khairuddin Aman Razali berkata, tindakan mewajibkan orang Islam menyokong parti berlabel Islam seperti PAS adalah haram. Wah, saya tidak pasti apa reaksi balas daripada PAS tentang dakwaan ataupun pendedahan ini, tetapi ianya pasti menarik sekiranya Anda share kepada grup WhatsApp Anda supaya semua orang dapat membuka fikiran, memikirkan kewajaran apa yang dikatakan oleh Khairuddin ini. Beliau kata tiada dalil wajib untuk menyokong PAS dalam Quran. Bekas Setiausaha Dewan Ulama PAS itu, yaitu Khairuddin Aman Razali berkata, tindakan mewajibkan orang Islam menyokong parti berlabel Islam seperti PAS adalah haram. Katanya, sebarang fatwa yang mewajibkan orang Islam berpolitik, menerusi PAS dan mengundi hanya parti itu dalam politik adalah fatwa songsang. Jelasnya, ijtihad politik kepartian sifatnya luas dan tidak terhenti pada satu organisasi sahaja. Adakah wajib bersama dan menyokong satu parti berlabel Islam seperti PAS, lalu menjadi haram bersama dengan parti orang lain? Jawapannya tidak. Tidak boleh mewujudkan atau mewajibkan sesuatu dalam Islam, melainkan dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Kerana wajib bererti tidak dapat, tidak mesti bersama dan menyokong, dan haram serta berdosa bersama yang lain. Tiada dalil Al-Quran maupun Al-Sunnah yang mewajib orang Islam bersama PAS dan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu adalah perbuatan haram, kata beliau dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Haram gelar Muslim musuh Allah. Dalam pada itu, Khairuddin turut mengingatkan pemimpin politik bahawa adalah haram menggelar musuh politik yang beragama Islam sebagai musuh Allah. Justru, Setiausaha Eksekutif Majlis Ulama UMNO itu mengingatkan mereka supaya berhati-hati daripada mengeluarkan kenyataan sedemikian rupa. Apakah hukum menggelar orang Islam lain yang berpolitik berbeza dengan platform PAS sebagai musuh Allah? Jawapannya ialah haram. Haram menggelar Muslim lain sebagai musuh Allah. Kerana Nabi bersabda, dan sesiapa yang memanggil seseorang lelaki dengan gelaran kafir, atau dia berkata, wahai musuh Allah, sedangkan dia tidak begitu melainkan kembali kepadanya, maka saya menyeru ahli politik yang mendakwa memperjuangkan Islam agar jangan tergelincir lidah menyeru rakan Muslim yang berbeza platform politik sebagai musuh Allah, kerana ia perbuatan yang haram dengan sepakat ulama Islam berdasarkan hadis sahih. Hadis di atas dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam Riyad Solihin pada bab haram menyebut kepada orang Islam, wahai kafir, katanya. Semalam Khairuddin meminta Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Lesari supaya bertaubat kerana melabelkan UMNO sebagai kain buruk untuk lap kaki bagi DAP. Menurutnya, perbuatan menghina bukan merupakan akhlak seorang mukmin. Apatah lagi akhlak seseorang yang mengaku pejuang Islam. Saudara-saudara sekalian, perbuatan menghina dan melabelkan UMNO sebagai kain buruk untuk lap kaki
bagi DAP adalah suatu perbuatan yang menurut Khairuddin perbuatan menghina yang bukan akhlak seorang mukmin, apatah lagi akhlak seorang yang mengaku pejuang Islam. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saya sangat excited untuk berkongsi dengan Anda satu kejutan besar yang ditemui oleh SPRM. Hangat di seluruh Malaysia bercerita tentang penemuan SPRM yang luar biasa kali ini. Apabila dikatakan SPRM ketika menyerbu sebuah rumah yang dimiliki oleh bos besar, yang juga dikatakan bos ini, apabila mereka menyerbu, semua kawasan rumah ada duit. Dalam kabinet ada duit, dalam bonet kereta ada duit, dalam dapur ada duit, dalam pantry ada duit. Entahlah, saya rasa di mana-mana duit. Sehingga kan ketika serbuan dibuat menurut laporan ini, SPRM menemui RM44 juta wang tunai. Bayangkan saudara-saudara sekalian, wang tunai ini bukan disimpan di tempat yang rahsia. Tidak disimpan dalam peti besi, tidak disimpan di dalam almari, tapi ditemui berselerak di beberapa tempat. Dan duit ini, wang tunai ini yang lebih daripada 44 juta ini ditemui di pejabat dan rumah bekas pengarah Jabatan Air Sabah, Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib. Perkara ini telah dimaklumkan Ketua Pasukan Serbuan Nombor 8 Hishamuddin Mohamed Esa 49 tahun semasa pemeriksaan oleh Timbalan Pendakwa Raya DPP Mahdi Abdul Jumat. Saudara-saudara sekalian, apabila berita ini, laporan ini keluar, ramai netizen memberikan komen dan membuat juga konten berkaitan isu ini. Ada yang mengatakan bahwa rupa-rupanya yang membuatkan negeri Sabah ini ketinggalan ke belakang bukan kerana miskin, tetapi pemikiran yang miskin, tindakan yang miskin, sikap yang miskin, yaitu makan rasuah, kata mereka. Walaupun isu ini belum lagi diselesaikan di mahkamah, belum ada lagi kata putus di mahkamah, tetapi perbuatan-perbuatan yang membuat wang seperti ini berselerak, yang sepatutnya menjadi keutamaan ialah membantu rakyat, digunakan begitu saja, merugikan rakyat. Ada yang menulis, netizen menulis, mereka kata, patutlah Sabah tidak cukup-cukup air. Mereka kata sudah lebih 50 tahun Malaysia merdeka, Sabah menyertai Malaysia, tetapi air masih tak cukup-cukup. Mereka kata patutlah, tak hairanlah kalau macam ni, kata mereka, sampai kiamat pun kalau perkara ini tidak dapat diselesaikan, ianya akan sentiasa begitu-gitulah juga, orang Sabah bilang. Bayangkan saudara, kalau yang kita orang-orang biasa nih, orang kebanyakan ini, jangankan kata di almari, dalam bank pun belum tentu lagi ada duit. Betul tidak? Kalau kamu setuju dengan saya, kamu boleh tinggalkan komen kamu. Pertama sekali persoalan dia ialah, kalau ini berterusan, kalau perkara ini tidak diselesaikan, apa pendapat kamu? Ada jugakah Anda bersependapat dengan pendapat netizen yang lain, kita akan terus miskin selama-lamanya kalau ada pemimpin seperti ini? Dan yang kedua, adakah Anda memiliki uang yang banyak sehingga mempunyai uang dalam peti sejuk, dalam almari, dalam kabinet TV, dan yang mengejutkan melalui pendedahan dan berita ini yang didedahkan di Mahkamah Seksyen ialah apabila mereka juga temui wang bernilai RM62.500 ditemui dalam beg bertanda Tahir di atas meja Awang Tahir. Aku hairanlah macam mana banyak duit begini kan. Bayangkanlah, di mana-mana duit. Buka satu plastik ada duit. Buka bonet kereta ada duit. Beliau berkata lebih 23 juta ditemui semasa serbuan di pejabat Awang Tahir. 23 juta. Saya nak ulang balik. Mungkin Anda bosan, tapi saya ulang balik keterujaan saya untuk berkongsi dengan kamu. 23 juta ditemui dalam serbuan di pejabat. 23 juta. Sampai mati pun, aku tak akan dapatlah duit ni sampai mati pun.
Kan, tapi orang ini simpan dalam pejabat 23 juta. Uang tunai selebihnya ditemui di lokasi lain, di dalam bilik pantry. Kamu tahu itu pantry apa? Dapur, tempat minum-minum kopi, dan sebagainya. Di sofa dengan 3 tempat duduk. Nah, di sofa 3 tempat duduk pun ada itu duit. Di kabinet TV serta kabinet kayu pun ada. Sambil menambah, bilik pantry itu berada di belakang meja Awang Tahir. Gila, punya banyak. Coba kamu tengok gambar-gambar yang saya post ini. Inilah keadaan duit dia. Disusun macam piring. Beliau turut memberi keterangan bahwa setiap bungkusan uang antara 50.000 hingga 100.000 yang mempunyai akses. Hanya Awang Tahir yang punya akses ke bilik pantry di pejabatnya itu. Bilik pantry itu adalah bilik dengan papan tanda go away di pintunya, di mana timbunan uang tunai ditemui dan dirampas SPRM. Hishamuddin turut memberitahu pada hari yang sama lebih 21 juta ditemui ketika pasukannya menyerbu rumah Awang Tahir di Simbulan. Menjawab soalan, beliau berkata, lebih RM 8 juta pula ditemui dalam sebuah bilik di tingkat 3 rumah itu. Beliau turut berkata, 86 jam tangan berjenama mewah dan 921 barang kemas. Tak tahulah aku nak cakap apa kan. Dapat 1 emas pun sudah gembira. Ini kan pula 921. Tak tahulah macam mana, berapa nilainya itu. Berapa kilo pun tak tahu. Tapi kawan saya cakap, berkilo-kilo macam mana pun emas kamu, kalau macam inilah kes dia, katanya hidup tak tentram. Macam mana duit banyak pun hidup tak tentram. Takut nak mati, kata mereka. Kalau banyak duit pun tapi takut nak mati, buat apa? Hidup pun takut, mati lagi takut, kata mereka. Apa pendapat Anda? Adakah Anda setuju dengan pendapat kawan aku nih? Yang dia kata, hidup pun takut, mati pun takut. Hidup takut sebab kedapatan dan dipenjara. Dan akhirnya sekarang dibicarakan, mati pun takut sebab kalau betul dia terima rasuah dengan begini banyak sekali. Nah, tak tahulah kemana hidupnya, kata kawan-kawan saya. Apa pendapat kamu semua? Saksi selanjutnya memberi keterangan bahwa pasukannya selanjutnya menemui uang tunai RM 9 juta dan 4 juta masing-masing di dalam kereta Mazda dan Mercedes-Benz. Kira-kira 9 juta ditemui dalam sebuah kereta Mazda. Uang itu dimasukkan ke dalam beberapa beg yang disimpan di dalam bonet kereta. Ketika itu kereta diparking tidak jauh dari pagar rumah yang diletakkan di luar pagar rumah. Bayangkan, kereta, 2 buah kereta yang penuh dengan duit. Kereta Mazda yang ada duit 9 juta itu diparking di luar rumah. Begitu murahnya nilai uang itu bagi dia, sampai tak takut langsung. Kalau saya takut lah kan, simpan 10 ringgit pun kita takut. Ini kan puluh 9 juta. Tapi mungkin sudah terlampau banyak duit dan jadi bingung, dan jadi tak tahulah macam mana pemikirannya. Tapi dia simpan duit dalam kereta Mazda di luar pagar rumah. Dalam rumah pun kita takut, apalagi di luar pagar kan. Sebanyak 4 juta lagi ditemui dalam sebuah kereta Mercedes-Benz. Uang itu dimasukkan ke dalam beg dan dimasukkan ke dalam bonet kereta, katanya. Sila sebarkan video ini supaya semua orang teruja. Kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.